Nama Sultan Tengah masyhur suatu ketika dahulu sebelum pemerintahan Brooke yang menjadi Rajah Putih di Sarawak. Ini kerana anak anda kepada Sultan Brunei ke-9, Sultan Abdul Jalilul Akbar itu meninggalkan sejarah-sejarah penting di Bumi Kenyalang selain menjadi satu-satunya sultan yang pernah dimiliki Sarawak. Ikuti laporan siri kedua yang disediakan wartawan Akmal Saleh. Mengikut kajian sejarah, makam ini dianggarkan berusia lebih 300 tahun serta dipercayai milik Pengiran Muda Tengah Ibnu Sultan Muhammad, iaitu anak kedua Sultan Brunei ke-9, Sultan Muhammad Hassan. Setelah beberapa lama menetap di Sukadana, Sultan Tengah dijodohkan dengan adik Sultan Muhammad Syafiuddin, Puteri Suria Kesuma. Setelah sekitar 7 tahun menetap di Kesultanan Sukadana dan situasi di sekitar Selat Melaka masih belum aman, Sultan Tengah memutuskan untuk berpindah dari Kesultanan Sukadana untuk menetap di tempat baru, iaitu wilayah Sungai Sambas. Buat beberapa ketika, pada satu hari, Baginda dan permaisurinya telah berlayar nak pulang ke Sarawak. Bagaimanapun mereka juga akhirnya singgah di sebuah tempat yang kini kita kenali sebagai Sambas. Jadi pada ketika itu di Sambas ada sebuah kerajaan juga, iaitu yang diperintah oleh Ratu Sepudak. Sultan Tengah ketika itu juga tinggal sana sambil berdakwah mengislamkan Raja Sepudak yang masih belum ada agama atau ada agama Hindu atau pada ketika itu telah memeluk Islam, dan akhirnya putera Baginda telah berkahwin dengan Puteri Sepudak ini, dan selepas itu mereka namakan sebagai Negeri Sambas. Beberapa tempoh masa kemudian Sultan Tengah ingin pulang ke Sarawak. Baginda pada masa itu telah mengembara selama hampir 40 tahun kahwin Sukadana sampai ke hampir 40 tahun di Sambas. Apabila putera beliau sudah agak mantap di mendirikan kerajaan Sambas, Baginda pulang ke Sarawak. Ini melalui pantai, melalui pantai Tanjung Datu sebagainya, akhirnya sampai di Kubah. Di dalam silsilah itu disebut sebagai Kubah. Kita mungkin juga di Rempangi kini sekarang singgah di sana. Di tengah perjalanan, ketika telah hampir sampai ke Sarawak, iaitu di satu tempat yang bernama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri. Kecederaan Sultan Tengah terlalu parah sehingga menyebabkan Sultan Tengah bin Sultan Muhammad Hassan meninggal dunia. Saya meneliti manuskrip Jawi, silsilah Raja Brunei. Dia ada dua versi kan, A dan B lah yang kita biasanya kita rujuk. Ada dikatakan versi A, versi B ya. Tapi kita bila merujuk A ini agak singkat jadi yang B ini cerita dia lebih panjang tentang Sultan Tengah ini pun agak menarik lah. Di situ memang dinyatakan dia tidak terus mangkat, cuma cedera dan hanya 7 tahun kemudian mangkat dan dimakamkan di kaki Gunung Santubong, dan akhirnya ke Kuala Santubong itu di Batu Buaya. Baginda ingin membuang air besar dan ketika itu tukang kayuh Baginda telah telah menikam Baginda Kita tak tahu sebab dia lah, mungkin kerana penghulu balang dia ni atau tukang kayuh dia kan adalah menerima perintah daripada Sultan Brunei ketika itu kakandanya yang tak ingin dia balik ke ataupun daripada orang-orang pengikut ataupun pengikut Ratu Sepudak dan sebagainya ya. Di dalam silsilah Raja Brunei ini yang kita rujuk, dia ada rujuk bahawa Baginda tidak mangkat ketika itu ya, hanya luka, cuma cedera aja dalam, dan Baginda hidup lagi untuk
kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Jadi dia tidak serta-merta mangkat semasa serangan tersebut. Jenazah Sultan Tengah setelah disolatkan dan mengikut adat kebesaran Kesultanan Sarawak oleh Menteri-Menteri Besar Kesultanan Sarawak, baginda dimakamkan di lereng Gunung Santubong. Penemuan makam Sultan Tengah adalah satu kejayaan besar dalam memperbanyakkan sumber sejarah di Sarawak. Walaupun Sarawak pada masa kini tidak mempunyai raja atau sultan, tetapi sejarah awal membuktikan Sarawak juga pernah mempunyai sultan yang berasal dari Brunei. Sultan bukan sebarang sultan. Sultan pertama dan juga terakhir. Jangan sejarah ditelan zaman, semat di hati hingga nafas akhir. Sekian laporan Akmal Saleh dan juru kamera Fikri Razak untuk TVS Kuching.